Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 48 baris 16 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya pula, falaisa majburan wala ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Katanya, kata Imam Ibrahim Al-Laqani, dia sambung perbahasan penukilan daripada matan Jauharatut Tauhid. Dulu muka surat sebelum tu 47 tu, dia dah bahas dah, dinukil matan daripada Jauharatut Tauhid oleh Imam Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala. Sekarang dia sambung pula, kata dia ambil lagi petikan teks daripada Jauharatut Tauhid. Dia katanya kata Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullah pula, falaisa majburan wala ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Itu majburun. Kalau terjemah bahasanya majburun ni dipaksa lah. Majbur ni makna dipaksa, digagahi. Tu kalau terjemah Melayu lama lah, digagahi, tu majbur. Dan tiada sekalian perbuatan makhluk itu ikhtiar. Ikhtiar ni usaha lah. Ikhtiar usaha ataupun kehendak. Ikhtiar ni ikhtiar usaha. Ikhtiar tu kehendak kita. Bukannya sekalian perbuatan kita itu hasil daripada kehendak kita semata-mata. Nokta. Jadi nak khabar kata, seperti semua perbuatan makhluk ini tak semuanya ikhtiar. Ikhtiar ni makna ada pilihan, ada kehendak. Tak semua perbuatan di alam ni ataupun makhluk ni semuanya ikhtiar berlaku. Bahkan ada perbuatan yang majbur. Majbur ni digagahi, terpaksa. Contoh perbuatan yang ikhtiar, contoh sekarang ni kita mari masjid. Tu perbuatan ikhtiar lah. Kita start motor mari sini. Kita nak sungguh mari surau. Maka terjadi dengan izin Allah Ta'ala, maka kita pun boleh start motor mari sini tanpa ada halangan. Tu usaha, tu perbuatan ikhtiar, perbuatan dengan kehendak kita. Ada yang perbuatan majbur. Majbur ni digagahi, dipaksa, ataupun kita kata tanpa pilihan kita. Senang cerita. Majbur ni perbuatan yang hasil daripada tanpa kehendak kita. Contohnya degupan jantung. Degupan jantung bukan kita nak. Dia pump sendiri lah. Tak ada kita tekan switch mana-mana dekat badan kita ni, dia pump. Tak ada. Dia mari pump setiap saat.
Kehendak Allah Ta'ala kalau kata stop, berhenti, mati tau. Jadi degupan jantung bukan ikhtiar kita. Kalau degupan jantung ikhtiar kita, tak mati ya. Kita nak ikhtiar semua supaya dia tu hidup. Maka kita pun hidup selama-lamanya, kekal abadi. Tapi itu bukan kuasa kita. Itu perbuatan majbur, tanpa ada pilihan kita. Maksud dia apa dia? Yakni wajib kita i'tiqadkan. Wajib kita i'tiqadkan setengah perbuatan itu, perbuatan makhluk lah, keluar, yakni hasil dengan ikhtiar. Satu. Faham kata sini, kata wajib kita i'tiqad sebahagian perbuatan makhluk itu hasilnya daripada pilihan kita. Contoh kita kata yang tadi tu pergi masjid surau, nak pergi makan fahisha, nak pergi kelas mengaji pula fahisha, tu semua kehendak kita dan berlaku dengan kehendak Allah juga. Cuma sekarang ni kita tak bahas kehendak Allah kehendak ni, kita bahas kehendak makhluk ataupun perbuatan makhluk ni. Ada perbuatan yang berunsurkan kehendak makhluk, ada perbuatan yang terjadi tanpa kehendak makhluk. Ada setengah perbuatan yang ikhtiar, wajib kita i'tiqad. Dan setengah perbuatan itu perbuatan makhluk keluar hasil dengan ittirar. Ittirar ni sama macam majbur, iaitu tanpa kita ikhtiar, tanpa kita ada kehendak. Itu maksud ittirar, macam degupan jantung tadi, ataupun proses usus daripada makan jadi tahi. Itu pun bukan ikhtiar kita, itu perbuatan dan kehendak Allah. Itu terjadi tanpa berlaku kehendak kita. Ataupun perbuatan ittirari ataupun yang tak kehendak ni, contohnya kita terjatuh longkang. Terjatuh longkang juga bukannya kita kehendak, tapi terjatuh juga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Itu perbuatan tak? Perbuatan, tapi ittirar, terpaksa, digagahi, tanpa kehendak kita. Itu maksud dia. Wajib kita i'tiqad perbuatan ni ada dua jenis. Pertamanya ikhtiar, keduanya jenis tanpa ikhtiar dan berlaku. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, seperti kita lihat dengan musyahadah. Musyahadah ni antara dalil yakin. Dalil yang bersumberkan dalil yakin antaranya musyahadah. Musyahadah ni maksudnya kita saksi sendiri. Itu musyahadah. Musyahadah ni dekat-dekat dengan syahadah tu lah. Kalimatus syahadah, kalimah syahadah. Apa dia? Iaitu kalimah yang membuktikan pada orang ramai saya masuk Islam. Tu kalimatus syahadah. Sekarang ni musyahadah, kita menyaksikan sendiri perbuatan itu ada dua. Pertama ikhtiar, iaitu melalui kehendak kita. Keduanya ittirar, tanpa kehendak kita dia berlaku juga. Itu dia panggil sudah saksi dah di kepala mata kita berlakunya perbuatan tersebut kepada dua. Dia kata kita lihat dengan musyahadah nyata perceraian ni maksudnya perbezaan antara keduanya, antara perbuatan ikhtiar dengan perbuatan ittirar. Noktah. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan tiada tiap-tiap seorang itu memperbuat sekalian perbuatan dengan ikhtiarnya, ikhtiar makhluk ataupun ikhtiar tiap-tiap seorang. Wajib juga kita i'tiqad bukan semua perbuatan yang hasil kita buat ni semua dengan ikhtiar berlaku, seolah-olah kita yang beri bekah. Bukan. Bukannya semua perbuatan kita ni yang ikhtiar ni memberi bekah, tidak. Itu dia kata wajib kita i'tiqadkan tiada tiap-tiap seorang itu memperbuat sekalian perbuatan dengan ikhtiarnya. Jadi perbuatan yang kita ada, yang berlaku pada kita tak semua dengan ikhtiar kita. Bahkan benda yang kita buat dengan ikhtiar kita pun tidak beri bekas. Yang beri bekas Allah Ta'ala. Ada tak diri kita ni perbuatan ikhtiar? Ada. Macam kita kata tadi, pergi surau, pergi masjid, pergi makan. Ada tak perbuatan kita di diri kita ni ittirar, benda yang tanpa kehendak? Ada juga. Degupan jantung, terjatuh longkang, terjatuh tangga, tertumbuk dan sebagainya yang tak sengaja. Berlaku tak? Berlaku juga.
Maka dia kata wajib kita i'tiqadkan tiada tiap-tiap seorang itu memperbuat sekalian perbuatan dengan ikhtiarnya, tetapi setengahnya ittirari, setengahnya tanpa kehendak. Setengahnya perbuatan kita ni berlaku tanpa kehendak kita, setengahnya lagi perbuatan kita berlaku dengan kehendak kita. Tu ulang-ulang tadi. Ada pusing-pusing situ. Nak kata kita ni ada dua perbuatan. Pertama perbuatan ikhtiar, jenis usaha, jenis ada kehendak kita, dan keduanya perbuatan yang berlaku tanpa kehendak kita dan dia berlaku. Okey. Dan lagi katanya, kata Imam Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala, wa in yuthibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Dan apabila kita ketahui, ini nak masuk berkaitan dengan dapat pahala, dapat dosa, masuk neraka, masuk syurga. Dan apabila kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Allah itu Tuhan menjadikan bagi segala zahir, dari sudut penyaksian kita, perbuatan kita ada dua jenis. Tapi perbuatan yang ada dua jenis tadi, hakikatnya Allah buat belaka. Tu i'tiqad dari sudut hakikat dia. Tadi yang kita sebut perbuatan dua tu ikhtiar dengan ittirar tu, tu dari sudut zahir panca indera kita. Bila kita lihat perbuatan itu berlaku, dia terbahagi kepada dua. Tapi bila nisbah pada hakikat, Allah belakalah. Okey. Bila kita tahu kata Allah Ta'ala ialah Tuhan menjadikan bagi segala perbuatan kita sama ada kebajikan. Ni dia nak bahagikan perbuatan tu ada dua lagi. Pertama kebajikan, kebaikan lah, dan atau kejahatan. Dua-dua ni Allah buat berlaku. Ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dah lalu dulu akidah Mu'tazilah, dia kata Allah hanya buat benda baik sahaja. Benda jahat Allah tak buat, Allah tak kehendak. Kerana benda jahat kalau Allah kehendak, Allah pun jahat. Macam kita, contohnya kita ada azam nak mencuri. Jadi azam nak mencuri, walaupun pakai kepiah cotek atas kepala ni, orang panggil jahat lah juga sebab ada niat nak mencuri. Jadi dia kias kat situ pada Tuhan. Tu Mu'tazilah. Dia pun kata Allah Ta'ala tak boleh nak kehendak benda jahat. Mustahil, kerana Allah Ta'ala bila kehendak benda jahat, dia jahat juga. Okey. Tu Ahlus Sunnah tak pegang. Ahlus Sunnah kata semuanya benda sama ada baik ataupun buruk, Allah kehendak, Allah buat. Cuma nisbah cakapan adat tak boleh nisbah benda buruk pada Tuhan, tu hukum dia haram. Yang nisbah pada Tuhan hanya baik-baik sahaja. Walaupun hakikat dia semua Allah buat belaka, sama ada baik atau buruk. Jadi kalau Mu'tazilah kita buat hujah kata, kalau kamu kata perbuatan jahat tidak Allah kehendak, tidak Allah buat, dah siapa buat? Bila kata siapa buat, dia pun kata makhluk beri bekah. Itu silap dia. Jadi tak boleh lagi kita kata makhluk beri bekah. Makhluk beri bekah kehendak dia, makhluk beri bekah dengan kudrat dia. Tak boleh. Itu kerja Tuhan. Beri bekah ni kerja Tuhan. Kita hanya usaha ikhtiar. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana tadi? Bahasanya tu, okey. Sama ada kebajikan atau kejahatan. Dan kudrat yang baharu itu, kudrat baharu apa dia? Kudrat makhluk lah kita ni. Allah Ta'ala letak kudrat pada kita. Kita ada kudrat tak? Ada kudrat. Kudrat kita tu tiada memberi bekah sekali-kali. Tak beri bekah. Bukan kita yang beri kesan. Kita potong buah dengan pisau, kita ambil tangan kita dengan kita ambil pisau tu dengan tangan kita. Kita pun ronyahlah ke bawah tu untuk potonglah buah tu. Siapa yang potong buah tu? Okeylah, dari sudut zahir kita lah potong. Hakikat Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala yang beri kehendak untuk dia tu potong. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak untuk potong, tak terpotong lah benda tu, walaupun tajam sekalipun pisau tu. Macam kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam mimpi sembelih Nabi Ismail. Jadi dia pun nak sembelih lah, meleh walaupun tajam dah pisau tu dah diasah, tiba-tiba tak makan pisau tu di leher dia. Sebab apa begitu? Sebab pisau bukan beri bekah. Kudrat Nabi Ismail bukan, Nabi Ibrahim bukan beri bekah, Allah Ta'ala yang beri bekah. Jadi kalau Allah kehendak untuk leher Nabi Ismail itu terpotong lah.
Tapi sebaliknya tak berlaku kerana Allah tidak kehendak sedemikian. Jadi apa yang dia buat, usaha menajamkan pisau dan melalukan pisau di tekuk dia tu, tak ada apa, tak beri bekah apa, hanya usaha tapi tak berbekah sebab Allah Taala tak kehendak sejak azali untuk memotong leher Nabi Ismail alaihi salam. Jadi dia kata perbuatan kita tu tak beri bekah sama sekali. Jika memberi pahala atas perbuatan yang kebajikan seperti taat. Contoh perbuatan taat yang kita buat, contohnya apa? Semayang. Semayang kita buat tu, adakah semayang yang dengan kudrat kita tu beri bekah kita ni boleh semayang? Tidak. Kita hanya usaha untuk semayang. Dan berlaku, sebab apa berlaku? Allah kehendak juga. Allah kehendak juga sejak azali kita ni boleh semayang, dan terjadi sekarang. Maka kita dapat pahala bukan dengan sebab kudrat kita buat semayang tu tak, tapi dengan sebab kemurahan Allah Ta'ala, kekurniaan Allah Ta'ala untuk beri dia pahala. Sekejap lagi dia akan sebut sebab apa kita dapat pahala. Bukan dengan sebab kita sendiri yang buat semayang tu, kita sendiri beri bekah, kita ni boleh semayang, kita sendiri dengan kudrat kita sendiri yang boleh puasa. Bukan dengan sebab itu yang kita boleh dapat pahala, tapi dapat pahala dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Kerana kalau tilik pada hakikat, semua Allah Ta'ala buat. Belakang dia boleh puasa, Allah Ta'ala buat. Dia boleh semayang, Allah Ta'ala buat. Dia dapat pahala, Allah beri kurniaan pada dia. Bukan dia yang sendiri beri bekah. Bukan. Jadi kalau kita faham gini ni, susah nak timbul riak. Riak tak ada, sombong tak ada, apa tak ada. Sebab apa? Semua Allah belakang. Cuma kita ni zahir nampak kita usaha, tapi hakikat Allah Ta'ala yang jadikan. Jadi tak ada unsur-unsur boleh timbul riak, sum'ah, takabur dan sebagainya. Kalau kita tengok pada Allah belaka yang buat. Dan beri pahala pun bukan sebab kita sungguh yang sembahyang tak, tapi dengan sebab Allah beri rahmat. Cuma perintah syarak pada zahir kita kena usaha sembahyang lah. Cuma dapat pahala tu bukan dengan sebab betul-betul gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka dengan semata-mata, tu dia kata tadi, jika memberi pahala atas perbuatan, yakni memberi pahala oleh Allah atas perbuatan yang kebajikan, perbuatan yang baik seperti taat, maka dengan semata-mata kurnia Allah juga. Dengan semata-mata rahmat Allah, kurniaan Allah, dia dapat pahala. Bukan sebab dia sendiri yang buat semayang tu, bukan sebab dia sendiri puasa. Cuma kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala tu, kita usaha mayang puasa. Tapi bukan kita sendiri yang buat mayang dan puasa tu menyebabkan kita dapat pahala. Tidak. Yang pahala tu dengan sebab kurniaan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Tengok usaha kita dah usaha untuk semayang, dapatlah kodak dia, Allah beri. Boleh tak dia semayang tanpa dapat pahala? Boleh. Boleh tak dia semayang dapat dosa? Boleh juga. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Kalau semayang tu dapat dosa, tak berlaku. Kerana sabit dalam Al-Quran dan hadis yang kata kalau semayang dapat pahala. Boleh jadi semayang tanpa ada pahala? Boleh juga. Mana? Iaitu dia semayang dalam keadaan riak, tak ada pahala, kosong. Asalnya pahala 100%, tiba-tiba kosong sebab dia riak, contohnya. Berlaku tak? Berlaku. Boleh berlaku. Begitu juga semayang, orang tu semayang dapat dosa, boleh tak? Boleh. Kalau dia semayang dalam keadaan riak, dosa. Kalau semayang dalam keadaan ikhlas, dapat pahala. Dan kalau semayang dalam keadaan ikhlas, boleh tak dapat pahala? Boleh juga. Cuma tak berlaku. Itu saja. Jadi boleh ke tidak dengan tak berlaku ataupun tidak, benda yang berbeza. Berlaku boleh ke tak? Boleh ke tak seorang perempuan itu mengandung anak tanpa dia berkahwin, tanpa dia berzina? Harus pada akal boleh, tapi berlaku ke tak? Tak berlaku. Berlaku hanya pada Nabi Isa alaihi salam, iaitu ibunya Sayyidatuna Maryam alaihi salam. Tapi dari sudut akal boleh kita kata boleh mengandung, boleh, cuma tak berlaku lah. Sebab apa? Sebab Allah yang buat anak tu. Bukannya Allah berhajat kepada gabungan air mani laki, air mani perempuan baru jadi anak. Tidak. Itu proses sahaja. Tapi hakikatnya Allah boleh tak buat? Boleh. Nabi Adam AS tanpa ada air mani campuran daripada laki perempuan, boleh Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat melalui tanah. Melalui tanah tu dengan mana bukan Allah berhajat pada tanah, tapi nak kata kepada manusia, Nabi Adam ni proses dia dibuat daripada tanah, bukannya Allah berhajat bertanah. Beza kan? Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala,
Dan jika disiksa akan kita, na'udzubillah. Dia kalau kata kita ni na'udzubillah lah, doa lah sikit tu. Kamu siksa sungguh jenuh itu. Dan disiksa akan kita dengan mengerjakan yang maksiat, maka dengan sebab adil Allah juga. Bukan dengan sebab kita beri bekah kita ni berzina, kita beri bekah kita ni mencuri, tidak. Tapi dengan sebab walaupun pada hakikat dia Allah Ta'ala yang berikan kita izin ataupun kehendak untuk kita mencuri dan berzina, tapi dengan sebab kita nak tu, maka diberikan dia dosa. Dosa tu dengan sebab apa? Dengan sebab keadilan Allah Ta'ala. Apa maksud keadilan Allah Ta'ala? Dengan Allah Ta'ala tilik sungguh setiap dosa yang dia buat dengan kehendak dia, kehendak makhluk tadi. Dia rasa nak buat. Hak tu disebabkan hak tu lah Allah Ta'ala Maha Adil mengirakan dia sebagai satu dosa. Sebab itu kita di padang mahsyar nanti, kita sangat-sangat berhajat supaya Allah Ta'ala tidak berlaku adil ketika itu. Maksud tak berlaku adil maksud dia, maksud dia tidak terlalu berkira-kira sangat. Kalau ada dosa kecil tu tak pandang gitu. Dia panggil dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita dihisap di hari akhirat dengan rahmat Allah Ta'ala, maka dosa hak yang kecil-kecil itu Allah Ta'ala ampun gitu saja. Tapi kalau dengan keadilan Allah, siap. Benda kecil pun boleh jadi besar, benda besar lagi besar. Benda kecil pun boleh jadi besar, dan kalau benda besar lagi besar lah. Sebab dengan keadilan Allah Ta'ala, Allah ada adil satu-satu terinci. Itu payah kita. Jadi kalau di padang mahsyar tu kita mendapat rahmat Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala, insya-Allah mudah hisab dia. Itu yang nak tu. Sebab hisab ni benda detail. Satu persatu setiap saat kita akan baca apa yang kita buat di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan seluruh makhluk manusia. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian kerana sebab apa gitu? Kerana taat dan maksiat itu perbuatannya perbuatan Allah. Tu. Jadi kalau kita dapat pahala bukan sebab kita sendiri yang sembahyang tu kita beri berkah, tak. Sebab Allah beri pahala kerana rahmat dia, kerana kurniaan dia, kerana Allah redha, kerana Allah suka. Tu. Kemudian perbuatannya pada kedua itu, pada kedua dosa dan pahala ataupun kebajikan dan kejahatan, dua-dua tu Allah belaka pada hakikatnya yang buat. Dah kita macam mana Allah Ta'ala buat berlakon? Tak payah mayang. Bukan. Dia maqam ketuhanan, maqam ubudiyah, maqam kehambaan lain. Kita maqam hamba, cara hamba, iaitu ada usaha, kita usaha sungguh-sungguh untuk masuk syurga. Bukannya jadi gini. Gitu tak payah usaha, tak payah pergi masjid surau buat maksiat, tak apa, takut aku mayang-mayang pas sudah masuk neraka. Buat apa? Sudah. Kita dah mencampuri urusan Tuhan dengan urusan hamba. Urusan Tuhan la yus'alu amma yaf'alu. Tuhan tak akan ditanya apa yang dia buat, apa yang dia kehendak, apa yang dia buat. Kita tak tanya Tuhan lagi. Wahum yus'alun, manusia akan ditanya, kenapa kamu buat sekian-sekian tu. Kenapa nak buat gini padahal kamu ada pilihan gini. Tapi hakikatnya kita tak tahu Tuhan ni kehendak apa, kita tak tahu. Sekarang ni ada orang tahu tak kita ni akan datang buat maksiat ke buat taat, tak tahu. Lepas pada isyak ni buat maksiat ke buat taat, tak tahu. Akan datang kita mati husnul khatimah ke su'ul khatimah, tak tahu. Jadi macam mana? Sebab tu Allah berikan pada kita kudrat dan iradat untuk boleh kita usaha ikhtiar, walaupun hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Cuma kita tak tahu takdir kita ni. Bila tak tahu takdir kita hak sebenar yang Allah Ta'ala saja tahu, maka kita diberikan usaha dan ikhtiar. Untuk ikhtiar sungguh-sungguh kita menjadi orang yang baik. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tetapi dijadikan tanda, walaupun Allah Ta'ala buat belaka benda tu, tetapi dijadikan tanda yang menunjukkan atas barang yang ia seorang ikhtiarnya juga daripada pahala. Tanda kata ikhtiar ini ikhtiar yang baik mana, iaitu dapat pahala. Memang makhluk ni tak beri bekah tak? Memang betul makhluk tidak beri bekah terhadap dia ni semayang, puasa, bang dan sebagainya. Tapi Allah beri tanda. Tandanya apa? Dapat pahala. Dapat pahala makna kita buat dengan kita punya kudrat tu benda baik lah. Macam mana nak tahu dapat pahala tu di akhirat tu? Sekarang tak tahu lagi.
Sekarang kita hanya berharap sajalah agar dapat pahala. Tapi dapat sungguh belum tentu. Dan siksa, jadi kalau siksa dari sudut alamat perbuatan kita yang kita usaha tu buruk, alamat ataupun tanda perbuatan kita yang kita usahakan tu jahat, maka Allah Ta'ala pun dengan keadilan dia masukkan kita ke dalam neraka, siksa kita, wal-a'yadzubillah. Hingga jikalau dibalikkan perkara tersebut. Dibalik ni mana terbaliklah. Apa maksud dia? Tadi kita kata orang buat taat dapat pahala, orang buat maksiat dapat dosa. Dah kalau terbalik, orang buat taat dapat dosa, orang buat maksiat dapat pahala, boleh ke tak? Maka dia kata hingga jikalau dibalikkannya, mana diberi pahala bagi maksiat dan disiksa bagi yang mengerjakan taat, niscaya harus pada akal kita. Harus, boleh jadi. Tapi berlaku ke tak? Itu lain cerita. Harus boleh terima di akal kita. Kita kata Allah ni bila dia sembahyang dia bagi dosa. Boleh tak? Boleh. Berlaku tak? Tak berlaku. Tu. Tak berlaku sebab apa? Sebab dalam Quran sebut dah. Perbuatan yang wajib dapat pahala. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Ulama usul fiqh kata wajib-wajib ni ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Benda yang kalau buat dapat pahala, benda yang kalau tinggal dapat dosa. Sekarang ni itu hukum syarak zahir begitu. Tapi dia suruh hukum akalnya boleh saja Allah memberikan maksiat, memberikan dosa kepada orang yang sembahyang dan memberi pahala ketika seseorang berzina. Boleh, tak masalah. Habis la yus'alu, dia terus gitu tu firman Allah Taala tu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tiada ditanyai daripada barang yang diperbuat Allah, dan mereka itu makhluklah yang ditanyakan. Jadi Allah kehendak apa, Allah buat apa, kita tak akan ditanya. Kita tak akan tanya Allah Taala nanti. Cuma kalau kita belajar dulu tu, yang mana Imam Abu Hasan Asy'ari yang test spot teori dia tu, kalau Allah tanya, kalau makhluk tanya Allah sekian-sekian tu, itu takdir saja, bukan tanya sungguh. Yang mana dia kata kalau budak-budak kata kepada Allah Ta'ala, kenapa kamu tak matikan aku ketika besar supaya aku dapat masuk syurga? Tu takdir saja tu, takdir tanya ya. Hakikat dia tak ada pun, tak boleh pun tanya Tuhan tu. Wallahul muwaffiqu liman yasha'u wal hadi ila siratim mustaqim. Dia tak terjemah tu. Dan bermula Allah Ta'ala lah yang beri taufik pada orang yang dia kehendak dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Awak ni dah khatam dah bahagian kedua. Nak masuk bahagian ketiga, bahagian terakhir. Bahagian terakhir bahagian dalil. Tapi bahagian terakhir, bahagian dalil bab ketuhanan lah, kenabian tak masuk lagi. Hamba gitu. Nak separuh ke? Kitab ni 100 muka surat, separuh dah tinggal. Lagi separuh lagi. Maka tak kala selesailah kami bilangkan sifat yang 20 yang wajib bagi Allah, dan demikian lagi yang mustahil dan lawan bagi 20 itu, dan yang harus bagi Allah. Dan telah terdahulu sebutnya bahawasanya adalah hak. Habis titik itu. Jadi selesailah dia dah bilang 20 hak wajib, 20 mustahil, 1 hak harus untuk Tuhan saja. Nabi belum lagi Jadi kita jauhi sekarang muka surat 48. Ini 48 ni semua ni Allah Ta'ala yang baru. Belum lagi ada dalil lagi. Dalil lagi tambah lagi lah. Lepas baru tu baru masuk ke Nabian. Lepas habis ke Nabian baru habis sungguh. Ni baru kenal Tuhan ni. Tak kenal Nabi lagi ni. Nabi akan datang pula. Dan telah terdahulu sebutnya bahawasanya adalah hak. Hak ni definisi bukan hak batasan tu. Hak ni definisi. Ini dia panggil bahasa mantik. Adalah hak yang ni definisi makrifah. Makrifah tu lah. Kena tu yang wajib atas mukallaf itu. Apa maksud makrifah? Iaitu makrifah jazam. Satu, jazam ni yakin sungguh, pegang putus. Itu jazam, pegang putus lah, tak goyang sikit habuk pun. Zan tidak, waham tidak, jahil tidak, syak pun tidak. Jazam sungguh, yakin. Tapi jazam yang muafakat bagi yang waqi'. Waqi' ni reality, selari dengan realiti. Jadi ada yang berpegang teguh tapi tak selari dengan realiti. Ada, contohnya Majusi, dia berpegang dua Tuhan. Okey, pegang jazam dah tapi tak betul. Nasrani berpegang kata Nabi Isa Tuhan, dia pegang sungguh tapi tak betul. Gitulah.
Kita pegang sungguh Allah itu Tuhan, dia saja Tuhan. Jazam tak? Jazam. Betul tak? Betul. Okey. Satu. Dua. Serta dalil. Hak tu nombor 3. Jadi jazam, kita dah jazam. Muafakat bagi yang wakil, kita dah bincang dah 20 hak mustahil, 20 wajib, satu yang harus bagi Allah. Sekarang ni dalil yang belum lagi. Dalil saja yang belum kita bahas lagi. Lepas tu dia kata, maka adalah yang telah tersebut itu, mana? 20 hak wajib, 20 yang mustahil, satu hak harus yang kita bincang dulu, sunyi daripada dalil. Tak sebut dalil lagi. Baru sebut Allah Ta'ala wajib wujud, Allah Ta'ala wajib kidam, Allah Ta'ala mustahil baharu, Allah Ta'ala mustahil lemah. Gitu ya. Tak ada lagi dalil. Jadi tak cukup makrifah lagi lah. Tak cukup lagi syarat untuk kita panggil ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala yang lepas fardu ain ni. Walaupun lepas dah sebenarnya, dia lepas ni nak sebut dalil secara terperinci. Hak tu tak wajib. Yang wajibnya kita dalil secara ijmali, secara umum sahaja, iaitu sabitnya Allah bersifat sekian-sekian, dalilnya kerana alam ini. Selesai. Hak tu yang fardu ain, selesai dah sebenarnya. Cuma dalil yang akan disebutkan ni dia terperinci sikit. Tu ya. Kemudian dia kata dalil, maka adalah yang tersebut itu. Okey, maka tiada dinamakan makrifah. Jadi kalau sunyi daripada dalil, tak ada dalil lagi, hanya sebut Allah wujud idam baqa, Allah mustahil sekian-sekian, tak dipanggilkan makrifah lagi. Tak dipanggilkan kenal Allah lagi. Okey, maka berkehendak. Sebab apa? Sebab kita dipanggil muqallid lagi, masih lagi bertaklid. Kita hanya boleh sebut Allah wujud kidam baqa tanpa kita sebut dalil. Hanya akidah saja yang wajibkan kita tahu dalil. Fiqh tak payah tahu. Fiqh, tasawuf, apa semua tu tak payah tahu. Cukup hukum saja. Hukum sah, batal, selesai. Kalau tahu dalil jenuh kot tu. Dalil mana suruh rokok ni? Payah gitu. Kena mengaji hadis kat situ. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka berkehendak menyatakan dalil tiap-tiap suatu akidah tu satu. Mana setiap akidah wujud satu dalil, qidam satu dalil, baqa satu dalil. Dia berhajat pada sebut satu-satu tu supaya kita betul-betul digelar sebagai orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian daripada satu yang pertama, mana ni? Maka berkehendak menyatakan dalil bagi tiap-tiap satu tadi, tiap-tiap suatu akidah satu, tiap-tiap satu akidah. Mana satu akidah? Wujud satu akidah, qidam satu akidah, baqa satu akidah. Itulah dia berhajat pada satu dalil. Okey. Kemudian daripada satu yang pertama, kemudian daripada satu, mana satu wujud apa dalil dia? Sekian-sekian. Lepas tu kidam, apa dalil dia? Sekian-sekian. Itulah ikut tertib. Maka didahulukan, boleh kata kemudian daripada satu yang pertama didahulukan, seperti aturan aqaid itu, aturan tertib akidah-akidah yang dulu dia bahas, wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Begitu juga dalil dia ikut turutan hak tu. Dia tidak bercampur aduk. Bukannya sehari dia kata dalil bagi kalam dia sekian-sekian, lepas tu dalil bagi wujud pula sekian-sekian, dalil bagi kudrat apa sekian-sekian. Tak, dia tidak berterabur gitu. Dia ikut satu-satu juga, ikut tertib macam bab mustahil, macam bab wajib tu. Okey. Dan tatkala adalah yang terlebih elok aturan burhan. Burhan tu dalil lah. Burhan tu dalil. Bukan nama orang, burhan. Bukan. Ataupun burhanuddin, bukan. Burhan tu mana dalil, petunjuk. Dalil lah. Dia kata adalah yang terlebih elok aturan burhan, aturan dalil tu yang terlebih elok, lagi pendek serta sempurna maksudnya, maksud dalil yang disebutkan oleh wali. Dia seorang wali bila niza'in, bahasa Arab tu. Wali bila niza'. Apa maksud wali bila niza'? Wali tanpa khilaf. Dia ada wali yang khilaf. Contoh dia Nabi Khidir alaihi salam, dia khilaf wali ke tak? Ada yang kata wali, ada yang kata nabi, ada yang kata rasul. Tu khilaf. Jadi sekarang ni Imam As-Sanusi wali bila niza', wali tanpa orang petikai kewalian dia. Tu wali songo. Betul. Wali ni bukan Tuhan lantik. Tuhan lantik Nabi ya.
Wali ni kenapa dipanggil wali? Kerana diberikan perkara yang luar biasa kepada orang yang soleh, dia panggil wali. Dia panggil karamah lah saya. Itu karamah. Orang yang dapat karamah ni dia panggil wali. Itu ya. Dia macam-macam ada perkara yang luar biasa tu, perkara yang luar biasa diberikan kepada seseorang yang bakal menjadi, yang bakal memimpin umat selepas lantikan Rasul, dia panggil dia tu Rasul. Pemberian mukjizat dia panggil mukjizat. Mukjizat tu hanya pada siapa? Hanya pada Rasul. Perkara luar biasa yang berlaku sebelum lantikan Rasul dia panggil irhas. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik jadi Rasul, awan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan, awan tu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kena panah. Kita kalau tak kena panah memang wali lah, tapi bukan Rasul lah. Aku rasa macam sejuk ya. Aku orang lain tengok panas. Kenapa aku rasa macam sejuk? Bukan Rasul lah. Paling-paling tahib pun wali. Jangan berasa Rasul lah. Susah gitu. Jadi wali ni apa dia? Asalnya ialah berlaku perkara yang luar biasa kepada orang yang saleh, dia panggil karamah. Karamah, orang yang dapat karamah ni dia panggil wali. Dia panggil wali. Jadi karamah Imam As-Sanusi ni banyak. Karamah ataupun kelebihan Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala ni banyak. Dan wali ni bukannya main dakwa gitu ya. Aku ni wali. Boleh nak dakwa bila? Wali mujbi. Boleh lah. Dalam fiqh boleh lah dakwa aku wali. Mana? Aku ni wali mujbi. Sebab apa? Sebab aku ada anak perempuan. Tak apalah. Anak perempuan darah. Tak apalah. Aku ni wali juga, tapi wali mujbi. Bukan wali hak tasawuf tu. Ni wali hak tasawuf ni. Ini bukan wali hak mujbi yang fiqh tu. Bukan. Mana tak ada ulama yang pertikaikan kewalian dia. Jadi wali ni pun kena iktiraf orang lah. Jadi siapa yang iktiraf dia ni wali? Wali juga. Al-wali apa nama? Seseorang tidak akan mengenali dia ni wali melainkan wali. Seseorang tidak akan mengetahui dia ni alim melainkan orang alim. Orang alim yang akan iktiraf dia alim, bukan dia sendiri bangga dia jadi alim. Ya, aku ni alim sebenarnya. Tidak. Siapa yang kata dia alim? Tok guru lah. Sebab dia alim dah. Wali, macam mana dia macam mana orang kata dia wali? Sebab wali iktiraf dia wali. Jadi kurniaan alim, macam orang alim. Bukannya Allah Taala lantik dia jadi alim, bukan. Tiba-tiba mari nur cahaya daripada langit turun kata hang ni seorang alim, cok tandai. Tak ada itu. Tapi sebab apa ada gelaran alim tu? Sebab orang alim iktiraf dia sebagai dari sudut keilmuan dia alim. Begitu juga kewalian ni dia iktiraf oleh orang yang taraf wali juga. Yang taraf wali itu jadi, yang taraf wali itu pula dia iktiraf dia wali oleh wali yang lain. Dia iktiraf wali oleh wali yang lain sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi wali ni bukan main sorok-sorok aku ni wali ni, bukan. Iaitu siapa orang tu? Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Ni matan Ummul Barahin, yang terkenal dalam masyarakat Melayu kita, ulama Jawi kita ni, dia olah akidah dia berdasarkan matan Ummul Barahin. Ini salah satu kitab Ad-Durrus Thamini ni, dia menguraikan akidah tauhid berpandukan kepada Imam As-Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin. Lepas tu dia kata Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi di dalam kitab Aqidatus Sughra. Aqidatus Sughra tu maknanya Ummul Barahin. Dia ada 5 kitab. Dia ada Sughra, kemudian Wusta, kemudian apa lagi ya? Sughra 3. Sughra, Al-Wasit, tak silap gitu lah, 5. Silap. Al-Muqaddimat, Sughra, Al-Basit, Al-Wasit, 5. Dan 5 matan ni disyarahkan oleh beliau 5 juga. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, maka kami Syekh Musannif Syekh Daud ni lah, kami ni mengambil tabarruk, mengambil berkat lah dengan kalam Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dia panggil lafaz at-taraddi. Kalau rahimahullahu ta'ala dia panggil at-tarahhum. Jadi radhiyallahu ta'ala anhu dia khilaf ulama. Adakah boleh disebut kepada ulama ataupun tidak? Ada yang kata boleh.
iaitu radhiyallahu ta'ala anhu. Secara umum boleh disebutkan kepada sahabat, kepada orang soleh, kepada wali Allah Ta'ala, kepada orang alim, boleh disebut radhiyallahu anhu. Tapi sebagai ulama pula mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu itu khusus doanya kepada sahabat sahaja. Adapun para ulama disebut rahimahullahu ta'ala. Serta kami datangkan pula dahulunya, serta kami datangkan pula dahulunya. Dahulu ni makna sebelum kami datangkan hujah Imam Sanusi itu, kami datangkan dengan dalil naqli. Dalil naqli ni Quran, Quran hadis lah naqli ni. Jadi maknanya sebelum kami datangkan perkataan Imam Sanusi ni, kami dahulukan terlebih dahulu dalil naqli, dalil daripada Al-Quran dan hadis. Kerana apa? Kerana akidah ni ambil daripada Quran hadis. Bukannya dia reka-reka kepala otak, bukan? Jadi kalau kita sifat 20 kebanyakannya selain daripada sifat kalam, sama' dan basar, dia akan guna dalil akli. Seolah-olah macam kita tengok dia tak pakai dalil Quran. Tidak. Dah Quran dan sifat wujud qidam baqa ambil pada mana? Asal dia ambil pada Quran juga. Cuma dibahaskan secara detail dengan cara ilmu kalam tu ya. Sebab apa dibahaskan secara detail, sedangkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah bahas sedemikian. Sebabnya syubhat zaman dia tak banyak. Kemuskilan dalam bab akidah tak banyak di zaman dia. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Jawharatit Tauhid, Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala sebut, para sahabat Nabi SAW, salafus salih, akidah dia cukup dengan qul huwallah. Surah Al-Ikhlas tu, surah At-Tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia faham selesai. Habis tauhid. Khatam satu hari. Bukan satu hari, 1 jam, tak habis 1 jam. Tapi sekarang ni disebabkan banyak syubhat, banyak kemuskilan berkaitan akidah, ulama pun kena bahas lah supaya elok syubhat tu, supaya akidah kita selari dengan Nabi SAW, selari dengan salafus salih, selari dengan sahabat Nabi SAW. Bukannya makin bahas mendalam, makin lari daripada akidah sahabat dan akidah Nabi, bukan. Dibahas dalam ni kerana makin dalam dan sulit kemuskilan datangkan. Bahkan ada macam-macam fiqah pula kumpulan, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada tu, ada ni Qadariyah, Jabariyah, Falsafah pula ke atas. Jadi berkembang zaman, makin berkembang dan banyak syubhat yang perlu diselesaikan. Maka ulama pun bahas detail. Yang mana asalnya tu tak ada. Asalnya tidak dibahaskan sedetail ini. Asalnya tidak dibahaskan ta'aluk tak ada. Dan tak belajar pun tak apa. Tapi kalau silap tu ya. Ta'aluk kudrat, ta'aluk iradat, apa benda tau. Tu tak wajib tu. Tapi kalau silap tu ya. Dia macam tajwid lah. Mengaji kitab, bukan mengaji kitab, mengaji ilmu tajwid tak wajib, tapi baca Quran bertajwid wajib. Kita tak tahu mak arid li sukun, tak tahu tak dosa. Tapi bila kita baca Quran mukminun, boleh ya, panjang 246, betul dah baca tu, walaupun kita tak kenal hak tu mat arid li sukun. Contoh. Jadi belajar ilmu tajwid tu tak wajib fardu ain, tak wajib, tapi baca Quran fardu ain pula wajib bertajwid. Dia sama macam ta'aluk tak wajib belajar, tapi silap tu. Ilmu tajwid tak wajib belajar, tapi silap baca Quran itu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun dalil naqli, dia mulalah bagi sifat wujud. Adapun dalil naqli, dalil daripada Al-Quran pada burhan ni dalil pada burhanul wujud. Dia buku Arab sikit. Dalil naqli pada membahaskan dalil wujud, apa dia? Iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afillahi syak. Itulah Al-Quran Adakah pada wujud Allah itu syak? Tengok, ni tafsir lah. Jadi afillahi syak, kalau terjemah sungguhnya, adakah pada Allah itu syak? Itu ya. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia tafsirkan afillahi syak ay afi wujudillahi syak. Adakah pada wujud Allah itu syak? Yakni tiada syak pada keadaan Allah, sama ada Islamnya dan kafirnya. Tiada syak pada keadaan Allah
yakni pada keadaan Allah itu ada, sama ada Islamnya seseorang dan kafirnya seseorang. Tak ada orang ingkar sepatutnya, tak ada orang boleh syak sepatutnya keberadaan Tuhan. Orang kafir atau orang kafir dia iktiraf Tuhan, cuma tersilap tu dia. Dia takkan boleh terima dalam kepala otak dia ada benda ni semesta alam ni tanpa ada pencipta, tak boleh. Jadi etis dan lagu mana pun dia tak boleh mikir situ. Dia mesti guna helah lain-lain supaya nak menafikan. Dia nak menafikan akal dia fikir sendiri. Dia tak boleh mikir satu alam, satu semesta ni tanpa ada pencipta, tak boleh. Cumanya pencipta yang mereka iktiraf mungkin berlainan sebab berlainan agama, maka tu silap dia lah. Macam contoh Nasrani, dia mengiktirafkan Nabi Musa, Nabi Isa itu Tuhan, silap. Majusi pun iktirafkan Allah dan syaitan itu Tuhan, silap. Kita hak tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah sahaja Tuhan. Bukan setakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan seluruh umat Islam walaupun sesat pun mesti dia iktiraf Allah itu Tuhan. Kecuali dia mensyirikkan Allah Ta'ala, dia iktiraf selain Allah itu Tuhan juga. Tu syirik lah tu. Dia iktiraf Nabi Muhammad Tuhan kau, tu syirik lah. Dia iktiraf pokok sekian-sekian Tuhan kau selain Allah Ta'ala, tu syirik lah. Jadi Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah pun semua tu, kalau selagi mana dia iktiraf Allah Ta'ala itu saja Tuhan, dia masih beriman, dia masih Islam. Cuma fasik dia kot lain. Fasik dia dari sudut i'tikad dia. Itu lainlah. Cuma tak kafir dan tak syirik sebab dia tidak mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kitab Asy-Syarqawiyah al-Hururi disebut ijma'u ahli millati ala wujudillah. Ijma' seluruh agama terhadap wujud Allah. Tak ada agama yang mengingkari kewujudan Tuhan. Istilah kita ni kewujudan Tuhan lah. Sebab mereka ada yang iktiraf Tuhan, tapi dia tu bukan Allah Ta'ala. Ada gitu. Kemudian kata musannif rahimahullah, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.